Hari ini cikgu nak berkongsi sikit dengan kamu berkaitan dengan ujian ataupun peperiksaan. Kalau ikut peperiksaan lagi utama, peperiksaan SPM, dia tak panggil ujian SPM, ujian bulanan. Kalau tahun lepas ataupun pada awal tahun ini, kamu ada menduduki ujian akhir sesi akademik, UASA, ujian akhir sesi akademik. Selama lebih kurang 2 tahun kamu tidak menduduki ujian ataupun peperiksaan apabila waktu PKP, kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun memansuhkan UPSR. UPSR kemudian diikuti pula oleh PT3. Selepas itu murid mula ambil mudah. Apabila kali pertama pada bulan Januari ada ujian akhir sesi akademik, untuk sesi tahun lepas punya, sesi 2022, 2023, murid menduduki ujian, ramai yang tidak berjaya menjawab kertas soalan kerana dah lama tak periksa. PKP pula duduk kat rumah. Ramai yang tidak belajar. Ada kelas online tapi tidak mengikuti. Kejutan, bukan saja kejutan buat murid, kejutan pada guru. Ada guru yang tanda kertas matematik kosong, murid tak jawab sebab tak tahu nak buat. Ada yang dapat markah bawah pada 10. Jadi berdasarkan kesimpulan itu, pada tahun ini, ada sekolah yang telah pun membuat ujian pada bulan Jun. Sekolah menengah ada yang dah buat bulan Mei. Ada sekolah yang dah buat bulan Jun. Ada sekolah yang akan buat pada bulan Julai. Dijangkakan pada bulan Julai ni, ada sekolah yang akan buat 2 kali. Sekali bulan Julai, nanti hujung tahun, mungkin bulan 11 ataupun pada Januari tahun depan, masih sesi persekolahan yang sama, ada lagi sekali ujian. Jadi cikgu tak nak anak murid bila dah menduduki ujian ini, kamu sekadar menjawab saja. Kita mesti ada target. Walaupun tak ada peperiksaan UPSR bagi sekolah rendah, tetapi ujian bulanan ni amat penting. Okay? Walaupun tak kira ujian akhir sesi akademik ke, setahun sekali ke, setahun 2 kali ke, setahun 3 kali ke, setiap kali kamu menjawab kertas ujian ataupun sekarang dipanggil pentafsiran ke, tak kisahlah apa nama pun, nak menguji kamu, tahap mana kamu menguasai atau tidak, sekarang dipanggil TP. TP1, TP2 sampai TP6. Ingat, TP6 adalah TP yang terbaik. Maksudnya murid tu dah mahir, dah kuasai dan mampu ajar murid lain. Itu paling mudah lah. TP6 tu kita nak murid yang dapat TP6 kalau ditukar dalam bentuk peratus markah, 90 ke atas lah murid TP6 ni. Jadi, apabila balik kertas ujian, ibu, ini kertas saya. Tengok-tengok banyak yang merah, banyak yang salah. Jadi sudah pasti ibu bapa akan rasa sedih. Bagaimana kita nak menggembirakan? Jadi waktu peperiksaan, kamu jawab betul-betul. Jadi nak menjawab peperiksaan ni, mesti ada ilmu. Dari mana datang ilmu? Ilmu tu datang dari buku. Dari mana datang buku? Buku tu kita kena pergi ke sekolah. Kalau kamu tak hadir ke sekolah, kamu duduk kat rumah, buat alasan mak pening kepala, mak sakit perut, mak letih, mak ni. Kalau duduk rumah, mana nak dapat ilmu? Penting hadir ke sekolah. Bila dalam kelas, beri tumpuan kepada guru yang mengajar, dari pula loceng pertama sampai loceng terakhir, belajar. Jadi hargai masa ketika berada dalam kelas. Bagaimana murid yang fokus? Murid yang fokus ketika guru sedang mengajar, dia letak semua barang-barang yang tak ada kaitan, tak payah nak main pemadam, main pembadis dan sebagainya, fokus. Dengar, kawan sebelah ajak cakap ajak, lupakan. Jangan layan, kita fokus. Dan tangan kanan ataupun tangan kiri, siapa yang kidal, mencatat apa saja. Oh, cikgu ada bagi catat. Ada buku catatan. Jadi kita boleh ingat. Nanti balik ke rumah, boleh buat ulang kaji. Cikgu bagi kerja rumah. Ni cikgu nak cerita. Bila cikgu bagi kerja rumah, ada murid dia, oh itu kerja rumah. Mesti buat di rumah. Jangan. Ada masa, terus buat di sekolah. Manfaatkan masa ketika berada di sekolah. Dah siap kerja sekolah, kerja rumah. Jadi balik, hari Sabtu, hari Ahad, ada ke lapangan, mungkin kerja semua, kerja sekolah dah siap. Okey, buat latihan ulang kaji, buat latihan buku-buku yang dibeli oleh ibu bapa ataupun ada buku abang kakak yang masih belum dijawab, kamu jawab. Itu cara murid yang nak mendapat keputusan yang cemerlang dalam ujian ataupun peperiksaan ataupun pentafsiran. Jadi, kepada murid yang dah mahir, yang tahu, jangan kedekut ilmu. Di sekolah, tengok kawan tak tahu, macam mana nak menyelesaikan bahagi. Oh, susah. Ada murid tak suka bahagi. Ajar dia. Bila kamu ajar dia, sebenarnya ilmu kamu tak berkurang. Sebenarnya kamu akan pandai lagi. Kenapa? Bila kamu ajar orang, secara tidak langsung, kamu dah menjadi seorang guru. Guru kecil.
Kamu dah jadi mentor, kamu ajar orang, kamu akan lebih faham. Jangan kedekut ilmu. Ni kawan tanya, macam mana cara nak buat? Kau tirulah ni. Kawan hanya pandai meniru, tapi dia tak pandai dalam pelajaran. Kita ajar dia. Siapa pandai bahasa Inggeris? Ajar kawan bahasa Inggeris. Siapa pandai bahasa Melayu, menulis karangan? Ajar kawan cara menulis karangan. Itu salah satu caranya untuk menjadi seorang murid ataupun pelajar yang cemerlang. Jadi cikgu harap selepas ini, sesiapa yang akan menduduki ujian pentaksiran, ujian bulanan, ujian yusa dan sebagainya, jawab dengan sepenuh hati. Target, aku jawab dulu aku gagal. Aku nak lulus kali ni. Dulu aku lulus kadar cukup makan. Kali ni aku nak mendapat keputusan cemerlang. Bila kamu balik ke rumah, mak, tengok ni betul semua. Seronok mak. Bila mak dah seronok, dah pasti. Mak kata, jom mak belanja KFC. Jom mak belanja Musangking. Jom mak beli telefon bimbit yang baru. Tak mustahil. Jadi yang penting kita nak menggembirakan ibu bapa. Jadi kepada murid-murid semua, selamat menduduki ujian ataupun pentaksiran ataupun peperiksaan. Buat yang terbaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.